Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh dia amalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru as-salata alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratul lidzunubikum. Watlubuli ad-darajata wal wasilah, fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'ati lakum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perbanyakkanlah kamu berselawat ke atasku, kerana bahawasanya selawat kamu itu ke atasku menggugurkan dosa-dosa kamu, dan dapatkanlah dariku darjat kedudukan yang mulia, dan dapatkanlah dariku sokonganku, kerana bahawasanya sokongan aku di sisi Tuhanku itulah syafaat aku untuk kamu. Kerana bahawasanya sokongan aku di sisi Tuhanku itulah syafaat aku untuk kamu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir ini telah ditulis semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, dah wafat 500 tahun yang lalu. Hadis ini ditulis mula dalam kitab pengumpulan hadis-hadis pilihan Al-Jami'us Shaghir. Sekali lagi, hadis ini ditulis oleh Asy-Syaikh
Al-Imam Al-Manawi yang wafat pada tahun 1120 Hijrah, dalam kitab pengumpulan hadis dan syarah hadis Faidul Qadir. Dengan kata lain, hadis ini dimasyhurkan semula 500 tahun yang lalu oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu juga 300 tahun yang lalu hadis ini juga dimasyhurkan lagi oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentangkan kepada kita dua usul. Dua usul. Usul yang pertama, galakkan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyakkan berselawat ke atas Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usul yang pertama. Usul yang kedua, tuntutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita agar kita tuntut. Buat tuntutan. Penjawat awam kerajaan dia rajin buat dua tuntutan, claim mileage, claim overtime. Kali ni Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat tuntutan. Tuntutan apa? Dua bentuk tuntutan. Tuntutan yang pertama, darjah kebesaran. Darjah kebesaran. DPMJ, SPMJ, bukan. Darjah kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita baca doa selepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Tuntutan darjah agar kita dianugerahkan 3 darjah. Yang pertama, khiyarullah, pilihan Allah. Yang kedua, habibullah, kekasih Allah. Yang ketiga, khalilullah, kesayangan Allah. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan agar kita buat tuntutan. Tuntutan apa? Al-wasilah, juga disebut tawassul, mendapatkan sokongan dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan sokongan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan sokongan. Mendapatkan sokongan dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam istilah bahasa Arab disebut tawassul. Kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita dapatkan sokongan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sokongan yang macam mana? Ya, bukan ini dapatkan surat sokongan kerana kita nak beli rumah murah, jadi kita nak dapatkan surat sokongan dari wakil rakyat, surat sokongan dari penghulu mukim. Ini bukan surat sokongan penghulu mukim wakil rakyat, tapi kita mendapatkan sokongan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah dah wafat nak dapat surat sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu namanya tawasul. Kita bertawasul dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatkan sokongan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakukan fa inna wasilati inda rabbi, kerana bahwasanya sokongan aku di sisi Tuhanku. Wah, istimewa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam kita mohon bantuan Majlis Agama Islam, pegawai Majlis Agama Islam dia kata, abang kena penuhi beberapa syarat. Syarat pertama, surat sokongan daripada wakil rakyat. Allah, wakil rakyat pula. Surat sokongan daripada penghulu mukim. Ya Allah, penghulu mukim pula. Walaupun Syekh Yazid dah semakin besar badan dia, walaupun Syekh Yazid OKU nak minta bantuan Majlis Agama Islam, kena ada surat sokongan ketua kampung, surat sokongan penghulu mukim, surat sokongan wakil rakyat. Faham Syekh Yazid? Engkau tak faham aja selalunya. Begitu, dah macam gitu Syekh Yazid. Kalau tak, engkau tak dapat sokongan. Setakat kad pengenalan kau tu ada tulis OKU je, tak boleh, kerana kau tak ada kereta. Kalau kau ada kereta boleh parking tu, parking OKU tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu. Jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita agar kita dapatkan sokongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sokongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaat. Itulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Apa makna syafaat? Pertolongan khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, umatnya, umat akhir zaman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, berbalik kepada hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, ada dua usul di sini. Usul yang pertama, galakkan, memperbanyakkan berselawat. Unsur yang kedua, membuat tuntutan darjah kemuliaan di sisi Allah, tuntutan mendapatkan sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi dulu kepada usul yang pertama. Aksiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah berselawat ke atasku, kerana bahawasanya selawat kamu ke atas aku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggugurkan dosa-dosa kamu. Syekh Yazid
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita memperbanyakkan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Apa yang kita akan dapat daripada kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri jaminan gugur dosa-dosa kita. Jalan pengguguran dosa, jalan membersihkan diri daripada dosa dengan memperbanyakkan bersolawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, usul yang kedua, watlubu li ad-darajata, dapatkanlah dariku darjah kedudukan yang mulia. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar kita buat tuntutan. Tuntutan apa? Syekh Yazid, selama ni kita tuntut, kita selalunya buat pelbagai tuntutan. Kita pergi dekat apa nama, pusat khidmat wakil rakyat, kita pun beritahu saya pengundi peti undi kawasan ini, saya nak tuntut kepada wakil rakyat saya yang saya undi. Semua sekarang ni zaman membuat tuntutan, semua tuntut. Ya, pekerja tuntut dengan majikan, majikan tuntut dengan pekerja, semua menuntut. Tak dapat, bawa ke mahkamah section tuntutan tu, bawa ke mahkamah tinggi tuntutan tu. Tak puas hati, lawan lagi kat mahkamah rayuan, semua nuntut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar kita tuntut dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ini peluang. Rasulullah buka peluang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka tawaran. Tapi bukan sale, aeon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka tawaran. Rasulullah tawarkan, silakan tuntut. Tapi apa yang Rasulullah suruh kita buat tuntutan? Dua. Yang pertama, darjah, kebesaran. Darjah, kebesaran. Rasulullah suruh kita ikut sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut tunjuk ajar amalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan untuk kita meraih darjah kebesaran di sisi Allah, khiyarullah. Kita menjadi khiyarullah, hamba-hamba Allah yang mendapat pilihan di sisi Allah. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan maupun pangkat adik kita Syekh Yazid, moga-moga kita ini terpilih sebagai khiyarullah, hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah, khiyarullah. Apa lagi Syekh Yazid? Nak harapkan pilihan manusia, engkau tak akan dicalonkan dalam pemilihan nanti. Sedarlah. Sedar tak? Sedarlah, engkau tak akan sama sekali dicalonkan dalam pemilihan besar disebut pilihan raya. Cuma
kita sedar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kita peluang. Rasulullah beri kita tawaran untuk kita menjadi khiyarullah, hamba-hamba Allah yang terpilih di sisi Allah. Alhamdulillah. Walaupun Syekh Yazid, engkau tak akan dipilih sebagai tokoh ma'al hijrah peringkat negeri Johor, sedar tapi engkau rajin. Setiap kali ada majlis penganugerahan tokoh ma'al hijrah, engkau datang, aku nampak pakai samping kan, pakai songkok hitam, tahniah. Lepas tu cari aku, mana Ustaz Anafia kerana nak minum aiskrim. Syekh Yazid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Ya, maka apa lagi saya dan tuan-tuan, apa lagi kita nak? Khiyarullah. Moga-moga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah sebelum terpadam kita. Apatah lagi darjah yang istimewa, Habibullah, kekasih Allah. Apalagi, ya Allah, Ibrahim Khalilullah, baginda Ibrahim alaihissalam dianugerahkan Khalilullah, kesayangan Allah. Kan tuan-tuan biasa sekarang ni tengah tunggu Pak Kiai tak boleh masuk lagi, nak merentas daerah ni kan. Pak Kiai selalu ngomong Jawa disik. Ya, kita ni west to west. Pak Kiai kata kita ni makin tua, siapa sayang dengan kita? Anak sayang dengan harta kita lah. Waktu kita ada pangkat, anak bolehlah tumpang gembira dengan pangkat kita, gelaran kita. Esok kita dah pencen, apa yang anak-anak nak dari kita? Duit kita je lah. Tuan-tuan, orang Jawa ngomong west to west, kita ni dah makin tua, maka siapa lagi? Kita diberi peluang, malah tawaran untuk kita mendapat Khalilullah, kesayangan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Seterusnya, usul kedua, persoalan tuntutan. Tuntutan pertama, darjah kemuliaan di sisi Allah. Tuntutan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada kita. Ya Allah, Rasulullah tawarkan kepada kita selaku umatnya untuk kita mendapat sokongan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bertawassul kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahasa standard dalam bahasa Arab disebut tawassul. Tawassala ya tawassalu tawassulan. Kalau bahasa Melayu yang mudah, mendapatkan sokongan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah SAW sendiri perakukan, fa inna wasilati inda rabbi syafaati lakum. Kerana bahawasanya sokongan aku di sisi Tuhanku. Itu dia. Sokongan aku di sisi Tuhanku, itulah syafaat aku untuk kamu. Tuan-tuan, ialah kalau kita mohon bantuan Majlis Agama Islam, itu dah memang syarat. Kita mesti mendapat perakuan daripada ketua kampung mengesahkan kita ni ahli qaryah situ. Kita bukan ahli qaryah lain, kena ada sokongan daripada ketua kampung. Kemudian kena ada sokongan daripada penghulu mukim mengesahkan kita memang dah bermukim dekat tempat tu, layak diberi bantuan. Tak dapat tidak dapat surat sokongan penghulu mukim.
Begitu juga surat sokongan daripada wakil rakyat mengesahkan bahawa kita sememangnya warga negara Malaysia, bukan daripada seberang, warga negara Malaysia. Maka keutamaan untuk kita diberi bantuan. Itu yang kenapa perlunya surat sokongan ketua kampung, penghulu mukim, wakil rakyat. Semua ke arah pengesahan. Sebagai kena checklist tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi kita ini selaku umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangnya kita perlukan sokongan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sokongan Rasulullah SAW ke atas diri kita merupakan syafaat Rasulullah untuk kita. Maka barulah kita berbalik kepada kuliah kita 2 minggu yang lalu, Tuan Haji Sharif. Kuliah 2 minggu yang lalu. Cerita apa? Selawat kamilah, selawat tafrijiyah, selawat nariyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi apabila diminta oleh khalifah pada zaman itu menyediakan draft. Syekh Aziz, kau tahu tak apa makna draft? Nanti tanya dengan Tuan Haji Sharif. He can speak English too much. Pak Engku dekat Kuantan lagi, katanya nak balik Australia. Jadi yang boleh faham bahasa Inggeris Tuan Haji Sharif lah. Tuan Haji Sharif quite good speaks English language. Jadi draft. Jadi Syekh Aziz kau tanya dengan Haji Sharif, apa makna draft tu? Khalifah kerajaan Islam Fatimiyah Mesir yang bergelar Sultan mohon kepada Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi sediakan draft, buat susun karang doa, yang mana dalam doa tu ada 3. Di situ ada selawat, di situ ada istighasah, permohonan rayuan sepenuh harapan, dan di situ ada tawassul, mendapatkan sokongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat, kerana nak diamalkan oleh masyarakat awam. Alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan kepada Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, maka telah didraftkan, disediakan, dinamakan selawat kamilah, juga disebut selawat tafrijiyah, juga disebut selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi
wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dinamakan selawat nariyah. Dulu 800 tahun yang lalu setelah didraftkan, disusun, ditulis, maka mula-mula dinamakan selawat kamilah. Kemudian dinamakan selawat tafrijiyah, dan kini disebut selawat nariyah. Ya, di situ ianya merupakan doa. Doa yang ada 3 unsur. Doa yang ada di situ selawat, istighasah, tawassul. Ianya merupakan doa, tapi doa bukan sebarang doa. Doa di situ adanya salawat. Allahumma salli salatan kamilah. Itu selawatnya. Wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Itu adalah selawat. Dan di situ adanya istighasah. Sambungannya itu, allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Dan di situ adanya tawassul. Ya, kalimah di mana seorang umat, kita selaku umat, dapatkan sokongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Yazid, kita dah tak payah nak pening lagi. Ya, sahabat saya bertanya, sebelum zaman Al-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijrah, ada ke selawat itu? Ya, pada dasarnya sebelum itu masing-masing draft sendiri, masing-masing gunakan kalimah sendiri, iaitu doa yang mengandungi selawat, istighasah, tawassul. Pun begitu apabila berlakunya wabak penyakit yang melanda bumi Arab pada tahun 633 Hijrah, habis semua bumi Arab kena wabak, daripada Iraq, Syam, Jaziratul Arab, Arab Saudi, Yaman, Oman, sampailah ke bumi Mesir, sampai ke Maghribi, habis semua kena wabak. Sultan kerajaan Islam Fatimiyah Mesir memohon kepada tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur ketika itu, Al-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, draftkan, susunkan doa yang mengandungi selawat, istighasah dan tawassul untuk dijadikan amalan masyarakat umum. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Maka telah disusun dan ulama sezaman dengannya bersetuju. Kalau Syekh Yazid tak nak baca doa begitu, tak nak baca selawat nariyah tu, tak menjadi masalah. Tapi sendirilah berdoa, mohon kepada Allah. Yang penting doa tu ada selawat, istighasah dan tawassul. Kalau pandai buat orang dulu memang macam itulah, mereka sendirilah. Tapi ialah atas keperluan masyarakat Islam pada ketika itu yang ditimpa wabak penyakit 633 Hijrah, Sultan minta tokoh ulama ini karangkan, susunkan, draftkan. Alhamdulillah. Ya.
Begitu juga sebagaimana amalan Tuan Haji Sharif kan, dalam tarekat Haujahan pun ya, dalam amalannya selawat Kamilah Tafridiyah Nariyah. Ini sejarahnya ya. Pada tahun 1200 Hijrah, pada tahun 1200 Hijrah, ni cerita 200 tahun yang lalu, tokoh ulama Universiti Al-Azhar, Al-Syaikh Ahmad Ad-Dardir yang wafat pada tahun 1208 Hijrah, telah mengemukakan kepada Sultan pada ketika itu, masih lagi kerajaan Islam Fatimiyah Mesir, kerana bumi Mesir ditimpakan wabak penyakit, ia dinamakan selawat syifa, juga disebut selawat tib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha. Maka dalam doa itu adanya selawat, adanya istighasah, adanya tawasul, maka dinamakan selawat tib, juga disebut selawat syifa. Oleh itu dah ada penambahan, selain daripada selawat nariyah, ada lagi selawat tib yang telah didrafkan, disusun oleh Al-Syaikh Al-Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Azhar. 1230 Hijrah, bumi Tunisia Allah timpakan wabak penyakit. Maka seorang tokoh ulama ketika itu, Al-Syaikh Al-Imam Abul Abbas Ahmad At-Tijani, tunjukkan kepada Sultan negara Tunisia draft susunan doa yang disebut selawat Fatih. Maknanya itulah dia doa. Dalam doa tu ada selawat, istighasah, tawassul, disebut selawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tengok, maka dah ada 3 selawat: selawat nariyah, selawat tib, selawat syifa juga disebut ya, dan yang ketiga selawat Fatih, amalan zaman berzaman. Kalau kita fikir, maknanya nanti wabak dah tak ada, dah tak payah beramal lah. Bukan. Saya cerita sejarah bagaimana ulama-ulama as-salafus salih, daripada Imam Al-Qurtubi sampailah Imam At-Tijani, mereka menyediakan, draftkan selawat-selawat tersebut. Kerana itu atas permintaan Sultan, dek kerana bumi penempatan mereka ditimpakan wabak penyakit. Habis kalau wabak dah tak ada, tak perlu lagi nak baca selawat itu. Bukan, boleh diteruskan, kerana inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, perlunya kita mendapat ya apa yang disebut sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan di dunia. Kita perlukan sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Begitu juga untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat, kita juga perlukan sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi saya belajar dengan tuan guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman. Dia galakkan saya amalkan ketiga-tiga selawat ini sejurus selepas solat hajat. Apabila kita solat hajat, kita ada hajat, selepas solat hajat, hau jahat pun gitu juga kan, solat hajat, selepas solat hajat, doa dengan selawat nariyah, selawat Fatih, selawat syifa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yelah, kerana ada rakan saya tanya, oh kalau gitu nanti wabak ni dah selesai, dah tak payah lagi lah selawat nariyah ni. Bukan, itu perlunya mendapat tunjuk ajar dan bimbingan, faham dari mana datangnya ya sesuatu amalan itu. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.